influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your I don't relate to you. I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this shitty. You made me hate this city, and I don't stop thinking about you. I mean, and never told. I don't relate to you, no, 'cause I just appreciate you. You made me hate this city. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya daripada kumpulan 7 yang terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan, iaitu Mifzal Danish, Adam Mukris dan saya, Miftauddin Daniel. Jadi pada hari ini kami akan membincangkan tentang adab, dan tajuk adab yang kami telah pilih ialah adab dalam menuntut ilmu. Pembentangan kami pada hari ini bertajuk ilmu pelita hidup. Okey, baiklah. Dalam segmen pertama, saya akan bincangkan tentang pengenalan, dalil dan juga kepentingan. Okey, pengenalan. Ilmu merupakan perkara yang sangat diperlukan oleh manusia, khususnya umat Islam, untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Kerana ia adalah tuntutan daripada Allah SWT dan Rasulullah SAW kepada seluruh umat Islam. Menuntut ilmu ialah wajib kepada semua umat Islam dan ia merupakan fardu ain. Seterusnya ialah dalil berkaitan dengan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia akan mendapat harumnya aroma syurga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Baiklah, kita sudah sampai kepada penghujung segmen pertama, iaitu berkaitan dengan kepentingan adab dalam menuntut ilmu. Jadi, apabila kita mempunyai adab semasa menuntut ilmu, ia membolehkan kita memperoleh peluang kejayaan yang lebih baik. Ini kerana dengan kepelbagaian ilmu yang dimiliki, peluang kejayaan seseorang akan lebih terbuka dan mudah untuk mendapat kerja. Kita juga akan mampu untuk menjawat jawatan yang lebih besar dan lebih baik. Hasrat cita-cita kita hanya akan tercapai jika kita mempunyai ilmu. Kejayaan profesional seperti doktor, peguam dan akaunten memerlukan seseorang yang berilmu. Sebagai contoh, jikalau seseorang doktor tidak berilmu, bagaimanakah dia akan merawat seseorang pesakit itu? Seterusnya, berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara. Ini kerana ilmu yang dimiliki oleh seseorang bukan sahaja boleh memajukan diri mereka, malahan mereka juga boleh menyumbangkan tenaga mereka untuk membangunkan agama, bangsa dan negara. Dari segi agama, mereka boleh menyampaikan ceramah yang boleh menyedarkan manusia tentang kehebatan agama Islam dan mendidik masyarakat supaya mematuhi ajaran-ajaran agama. Belajarlah adab sebelum ilmu. Adab ni penting. Kenapa adab didahulukan sebelum ilmu? Assalamualaikum semua. Bersama saya, hos anda pada segmen yang kedua pada hari ini, Mifzal Danish. Hari ini kita akan membahaskan tentang adab-adab sebelum menuntut ilmu, semasa menuntut ilmu dan juga selepas menuntut ilmu. Apakah itu adab-adab sebelum, semasa dan juga selepas menuntut ilmu? Mari kita bincangkan. Adab-adab sebelum menuntut ilmu. Ada dua adab-adab sebelum menuntut ilmu yang saya akan kongsikan pada anda semua hari ini. Okey, yang pertama sekali, kita mestilah berniat ikhlas menuntut ilmu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Sesungguhnya setiap perbuatan itu dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Okey. Sebelum menuntut ilmu, kita perlulah mengikhlaskan diri. Niat menuntut ilmu hanya kerana Allah SWT, bukan kerana manusia, bukan kerana untuk mendapatkan pujian dan sebagainya. Itulah yang pertama. Sesungguhnya aku menuntut ilmu hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebelum menuntut ilmu, kita juga hendaklah berdoa kepada Allah SWT supaya ilmu yang kita terima dapat menjadi manfaat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu, taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat yang Maha Kasih. Okey, sekarang ni kita akan bincangkan tentang adab-adab semasa menuntut ilmu. Ada 2 adab semasa menuntut ilmu yang saya akan kongsikan kepada anda semua. Yang pertama, kita sebagai murid hendaklah menghormati guru di depan ketika sedang mengajar. Kita sebagai murid hendaklah menghormati guru ketika mereka sedang mengajar di hadapan. Ketika guru sedang mengajar, kita tidak boleh bercakap, berbual atau melakukan perkara yang guru-guru kita tidak suka. Guru umpama lilin yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa guru, siapalah kita? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Adab semasa menuntut ilmu. Yang kedua, kita hendaklah sabar dalam menuntut ilmu. Walaupun sesulit mana, sesusah mana pun subjek yang kita belajar tu, kita hendaklah sabar dan tekun dalam menuntut ilmu. Ibarat kata, genggam bara api biar sampai jadi arang. Di mana ada kemahuan, di situ juga ada jalan. Aku tak faham lah bab ni. Apa ni syarat sah makmum mengikut imam? Tak faham lah aku. Macam mana nak buat ni? Tian tu ustaz dah ajar dah. Tak apa, kalau kau tak faham nanti kita buat ulang kaji. Oh, okay. Thank you. Okey, jadi apakah itu adab-adab selepas menuntut ilmu? Kita ada 2 adab yang saya akan kongsikan kepada anda semua pada hari ini. Yang pertama, selepas menuntut ilmu, kita hendaklah mendoakan kesejahteraan guru. Kita hendaklah mendoakan perkara-perkara yang baik saja kepada guru-guru. Seperti contoh, mendoakan kesejahteraan, kesihatan dan juga sebagainya. Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk agarku. Seterusnya, kita hendaklah membuat kerja, tugasan dan assignment yang diberikan oleh guru-guru kita secara bersungguh-sungguh. Ibarat peribahasa, alang-alang berdakwat, biarlah hitam. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang membuat kerja dengan tekun.
Itu sahaja segmen kedua pada hari ini. Terima kasih. Saudara kerana rancak disambut yang benar. Mana tidaknya saudara, cikgu yang cakap dia tak ada masa depan, tapi murid kelas depan pula yang jadi bahan. Jadilah orang berilmu. Maksudnya apa? Anda kalau belum tahu sesuatu, cepat belajar supaya tahu. Siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ditulis fi sabilillah sehingga dia balik dan sampai ke dalam rumah dia. Segment 3. Baiklah, terima kasih atas ucapan yang bernas daripada kedua panel kita yang sebelumnya, iaitu Mirza Dennis dan Miftahuddin Daniel. Sekarang anda bersama saya untuk segmen ketiga, iaitu saya adalah Muhammad Adam Mukris. Jadi kita akan mengulas tentang adab menuntut ilmu mengikut berita harian. Tuntutlah ilmu sehingga ke liang lahat. Itulah yang menjadi tajuk besar berita harian pada November 22, 2022. Ilmu adalah sangat penting untuk kita semua. Jadi kita haruslah berusaha sedaya upaya kita untuk menuntut ilmu sebaik mungkin sehinggalah ke liang lahat. Selebihnya anda boleh lihat di berita di sebelah saya. Sebagai rumusannya, kita haruslah berusaha sedaya upaya kita untuk membetulkan niat kita dalam menuntut ilmu. Kita haruslah berusaha sedaya upaya kita dengan sebaik mungkin agar setiap ilmu yang kita perolehi menjadi berkat dan boleh menjadi amal yang menolong kita untuk mendapat keredaan Allah SWT. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, setakat ini macam itulah dia pengakhiran segala segmen-segmen kita. Sedih ke? Korang puas tak dengan video kita orang? Tapi dah habis lah kan. Macam setiap orang cakap kan, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi macam tu jugalah perpisahan kita. Tapi sebenarnya tak habis lagi. Jom kita tengok pula macam mana penutup dia. Let's go. Jadi kita sudah berada di penghujung rancangan hari ini. Jadi pada pendapat saya, menuntut ilmu adalah suatu kewajipan bagi orang Muslim. Pada masa kini, kita digalakkan untuk menuntut ilmu. Kerana apa? Kerana ilmu merupakan cahaya kepada kehidupan kita. Tanpa ilmu gelaplah kehidupan kita. Okay. Jadi apa pula tentang pendapat Daniel? Baiklah, pada pendapat saya, adab dalam menuntut ilmu amat penting supaya ilmu yang dipelajari oleh kita berkat, dan agar ilmu yang kita dapat tu dapat digunakan dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Sungguhnya Islam menggalakkan kita untuk tidak berhenti menuntut ilmu, kerana dengan ilmu ia boleh jadi sumber pahala yang takkan berhenti mengalir jika kita memberinya kepada orang lain dan dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi akhir sekali saya akan bertanya kepada akhir sekali
pendapat daripada Adam Mukris pula. Okey, terima kasih kawanku Mifzal dan kawanku Daniel. Jadi pada pandangan saya pula, ilmu merupakan perkara yang amat penting untuk kita pelajari dan ianya adalah perkara yang tidak lapuk ditelan zaman. Kita dapat melihat orang yang tua-tua pun masih lagi belajar. Jadi apa lagi kita yang muda ni, kenapa nak berhenti belajar kan? Jadi teruskanlah belajar sehinggalah kita ke akhir hayat, dan itulah kepentingannya menuntut ilmu ketika muda agar kita boleh mengajar pula anak-anak kita, cucu kita, bahkan isteri kita sendiri pun cara untuk menuntut ilmu. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa memang